Saudara, di saat akhir ini pilihan raya ya, dalam beberapa jam saja, khususnya besok pagi ya, dah mula pilihan raya. Jadi dalam saat-saat getir ini, tidak kiralah mana-mana parti politik, khususnya kepimpinan parti politik dan calon-calon berkaitan perlu menjaga sensitiviti pengundi dan akhlak, dan juga proksi dan probi. Jangan silap ya, kalau dalam saat-saat terakhir ni anda perlu faham, pengundi atas pagar ya, sebab dalam kajian saya dapati dalam 20 soalan itu saya dapati memang pengundi atas pagar ni dia masih tidak pasti banyak benda, khususnya dalam kes Melaka ini undi tipis ya. Baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan, di kalangan kalian kalau silap antaranya pemimpin kalian ataupun calon itu sendiri ataupun pelobi dan proksi, mereka silap saja tindakan menyebabkan rakyat marah ataupun menghina mana-mana pemimpin seperti yang berlaku di Teluk Mas ya. Simbacat, kita tidak tahu siapa yang lakukan perkara itu, tetapi kalau mana-mana pihak lakukan, ia akan sebenarnya memberi undi simpati atau rakyat akan marah sebab kalau ia pun nak bertanding, biarlah bertanding secara profesional, janganlah sampai menyimbacat ataupun membakar ataupun apa-apa perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi saya sebagai penganalisis politik dan juga Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka memberikan pandangan peribadi saya bahawasanya ingatlah di saat-saat akhir ini, khususnya di negeri Melaka yang kita tahu memang susah untuk mendapat majoriti two-third besar ataupun mungkin 18 kerusi ke 16, 17 kerusi antara Pakatan atau Barisan Nasional, boleh dapat pun 14, 13, 15, 14, 13, 15 macam tu saja ya. Jadi kalau ini berlaku, dia secara tidak langsung akan memberi undi simpati kepada mana-mana pihak berkaitan. Baik, yang keduanya, walaupun saya memang tahulah Datuk Datuk Ashraf Mukhris Minghat ini orangnya baik. Saya tidak kenali beliau secara rapat, tapi pernah berurusan sekali dua tu, memang orangnya baiklah, saya tahu begitu. Dan saya pun anggap positif kepada calon Barisan Nasional dan siapa saja bertanding di situ, tidak ada masalah, semuanya baik-baik belaka. Tapi apa pun saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, undilah calon-calon yang berkualiti dan berkredibiliti tinggi. Baik, dalam saat yang akhir ini juga sepatutnya satu peristiwa ataupun disebutnya pengumuman-pengumuman yang di luar jangkaan ya, dibuat oleh Presiden Parti ataupun mana-mana pihak tiba-tiba hadir dan wow factor tadi ya, maknanya dia ada satu benda yang kejutan di saat akhir. Kalau boleh buat di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tetapi kalau kita melihat di Melaka ini sekarang ni memang parti dominan, saya ulang-ulang cakap perkara yang samalah, BN UMNO dan Pakatan Harapan saja yang agak dominan ya, agak menyerlah. Tetapi apa pun bagi saya, perlu ada wow factor itu, maknanya pastikan pembesar ke ketua ke atau siapa-siapa lah sesiapa saja yang trending, yang tiba-tiba muncul dan mengumumkan sesuatu, ya kemungkinan besar akan memberi sentuhan terakhir last minute punya approaches kepada pengundi atas pagar. Tetapi mestilah orang yang special ya, buat pengumuman, buat statement, buat something yang mana sebenarnya boleh menyebabkan pengundi atas pagar ni swing ya. Perlu ingat yang itu boleh, tetapi jangan buat kerja lah, pergi buat perkara yang pelik-pelik ya. Simbacat lah, apalah, saya pun tak tahu kerja siapa, tapi saya lihat daripada Facebook lah. Saya sebagai penganalisis dan juga think tank, Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka sentiasa ya memberi pandangan, mendidik, membimbing, tidak bias. Saya tidak mahu bias kepada parti politik, tapi saya beritahu semua parti politik dengarlah nasihat saya dan saya bimbing ya secara baik, dan ini ruang dan gelanggang tuan-tuan ya. Jadi saya melihat lebih kepada kualiti kepimpinan ya, sebab saya nampak memang trend sekarang ni bukan trend nak bagi PH undi yang besar atau BN undi yang besar. Memang saya tak nampak benda tu ya dalam kajian saya. Kita akan tengoklah apa berlaku besok ya. Kita tengok apa berlaku besok kun fayakun, kita doa. Sekarang ni kalau tanya saya siapa menang, sangat sukar untuk diberi jawapan sebab dalam keadaan semua jentera parti daripada federal turun dalam keadaan hanya udon di Melaka saja pilihan raya, bukan di negeri lain. Jadi banyak perkara yang kita melihat di sini, kedua-dua pihak ini mempunyai potensi menang. Dalam masa yang sama, apa-apa kesilapan yang dilakukan dia sebenarnya akan menjadi undi simpati kepada parti politik itu ya. Jadi saya nyatakan di sini, saya selalu memberi pandangan peribadi dan segala knowledge yang saya ada miliki. Dan saya melihat faktor wow yang dilakukan adalah wow factor oleh Perikatan Nasional dengan melantik CM Melaka
wanita iaitu Mas Emerianti, Datuk Seri Mas Emerianti ya. Jadi bagi saya sebenarnya dia melihat kepada kewibawaan. Yang pertama dari segi kredibiliti ethos. Adakah beliau benar-benar berkredibiliti, tidak ada isu berkaitan dengan lompat parti, mengkhianati UMNO BN, dan benda ni memberi kesan sebenarnya. Kalau letak beliau pun dia tidak memberi kesan apa-apa. Lagi satu, dalam Perikatan Nasional sini pun ada masalah dengan cerita Yasir Rafiq pun memang daripada dulu kita orang Melaka ni memang kita faham lah, Rafiq pun memang bercita-cita, tidak ada salah. Beliau pun menyatakan itu hak beliau nak jadi PM dan sebagainya. Memang saya pun akui lah tidak ada kesalahannya. Tapi isunya adalah kita boleh baca ya, bila lantik Mas Emerianti, sudah pastilah mesti akan ada penyokong-penyokong yang kecewa dan sebagainya ataupun pihak tertentu walaupun dia tak sebut. Tapi ini hakikat politik. Apapun tuan-tuan dan puan, saya doakan yang terbaiklah juga untuk Perikatan Nasional. Saya yakin dan percaya Perikatan Nasional ini memanglah dia nak menang bergaya, memang tak boleh di Melaka ni. Sangat sukar ya. Nak dapat 2-3 kursi pun saya pun mencongak juga kat mana dia nak dapat dan sebagainya ya. Tangga batu, Teluk Emas, susah ya. Tempat tu pun memang sukar. Bukan mudah sebab memang tak nampak Rafiq di Teluk Emas. Rafiq di Teluk Emas pun memang tak boleh pergi ya. Itu kawasan yang boleh menang PH dengan BN, antara itulah PH dan BN ya. Kemudiannya di Pengkalan Batu ini mungkin Danny, sebab walaupun dia muda, kemungkinan tu ada lah walaupun dia muda, sebab memang kawasan itu dulu kawasan PH ya, PKR dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu adakah pengundi akan beri kepada orang lain. Sebab kalau ada pun mungkin calon daripada Perikatan Nasional ya, Azudin kan mungkin, tetapi untuk Azudin menang di mana di Pengkalan Batu sukar juga ya, sangat sukar ya. Tapi kita doalah yang baik-baik ya. Siapa-siapa yang rakyat mahu pilih, pilihlah ya. Saya hanya bercakap sajalah ya, yang mana baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.